Okey, tuan-tuan, seterusnya ke chapter yang berikutnya. Chapter 4. Tadi saya ada sentuh sebelum ni pada plant tissue, di mana sistem xylem, phloem ada fungsinya. Okey, di mana dalam plant cell itu sendiri ataupun tisu itu sendiri, di mana kedudukan xylem dan phloem harus dibezakan. Mana cara fungsi kedua memang mempunyai fungsi lebih kurang sebagai pengangkutan air atau pemakanan, tetapi melalui daripada bawah ke atas, atas ke bawah. Okey, yang kita tak lihat tapi berlaku dalam stem atau tisu batang itu sendiri. Okey, kalau kita tengok dalam vascular bundle, tuan-tuan, xylem pergerakan masuk ke dalam, okey, dalam, toward inside. Manakala phloem pula pergerakan ianya keluar, outside. Okey, outside. Kalau kita ambil batang ni, so bermakna yang xylem tadi dari atas ke bawah, manakala yang phloem tadi dari bawah ke atas melalui liang-liang rongga pada batang atau stem itu sendiri dalam sel. Okey, ianya berlaku, ianya hanya boleh dilihat dengan cara menggunakan mikroskop, okey, yang berkuasa besar. Okey, tuan-tuan, dalam batang itu sendiri, yang dikatakan toward inside, toward outside, okey, phloem dan xylem tadi, ianya berlaku, kita boleh lihat pada kulit, okey, pada kulit dan lapisan pada dalam kulit sendiri. Okey, di luar kulitnya yang keras tadi pun berlaku proses pengangkutan makanan. Begitu juga pada bahagian dalam stem atau batang itu sendiri. Bila kita keluarkan kulit itu tadi yang keras di luar, akan ada satu batang yang licin. Itu pun berlaku ataupun salah satu pusat stem di mana proses pengangkutan makanan berlaku, maupun di luar kulit ataupun di dalam batang itu sendiri. Okey, tuan-tuan, seterusnya kita pergi peranan pada daun tadi pada stem atau batang. Ini pada daun pula yang kita sering lihat daun berwarna hijau muda, hijau kehitaman dan sebagainya. Okey, dan tak kala juga kita akan melihat daun-daun pada tumbuh-tumbuhan komersial tadi ada yang berwarna kuning. Warna kuning ya, mungkin disebabkan kurang proses makanan ataupun penjagaan pada tumbuhan itu sendiri. Okey, kalau kita lihat fungsi daun itu sendiri, secara prinsipnya adalah sebagai membantu proses pembuatan makanan ataupun fotosintesis. Okey, secara umumnya, secara general, secara tak langsung, kanak-kanak sekolah rendah ataupun sekolah menengah pun mengetahui fotosintesis adalah secara prinsipnya proses mana pembuatan makanan dalam tumbuh-tumbuhan berlaku. Okey, kalau kita tengok tuan-tuan, dalam struktur daun itu sendiri,
daun ini itu sendiri berbagai rupa, berbagai bentuk. Ada yang bujur, ada yang lurus, dan sebagainya. Ada yang berlebar, dia punya pembukaan, ada yang kecil, ada yang tirus, rupa daunnya seperti lalang contohnya. Okey, apapun saiz atau bentuk daun ni tuan-tuan, peranan sama. Selagi dia berwarna hijau, selagi itu ada berlaku proses fotosintesis, pembuatan makanan pada tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Sekiranya warna berubah, maka sesuatu yang kurang, sesuatu yang cacat berlaku pada proses pembuatan makanan pada tumbuh-tumbuhan itu. Tuan-tuan, kalau kita tengok macam salah satu rupa daun, rupa daun seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang tirus, ada yang daun lebar dan sebagainya, ada yang secara compound sebagainya. Maksud compound sini adalah padat lah, padat. Okey, padat. Tapi apapun, semua daun ini mempunyai peranan yang sama, tuan-tuan, yang sama. Okey, tak lupa juga tuan-tuan, dalam peranan stem atau daun itu sendiri, pokok pangkalnya, salah satu sistem yang penting dalam proses ini tadi adalah akar. Akar ni tuan-tuan, kita boleh dalam pemikiran kita terus secara tak langsung kita akan automatik. Okey, akar ni adalah sebagai penguat, penguat batang itu sendiri, dan juga sebagai menyerap nutrien dalam tanah, menyerap air dalam tanah itu sendiri. Itu secara tak langsung, tuan-tuan, secara tak langsung. Okey, kita tengok sini sistem akar. Sistem akar seperti yang saya sentuh awal tadi, beza yang paling ketara dalam sistem akar ni atau root system adalah rupa akar itu sendiri. Okey, contohnya kita awal chapter tadi, sebelum ni kita ada sentuh monocotyledon dan dicotyledon. Okey, akar, kumpulan akar pun boleh kita kenal melalui kumpulan yang kita sebutkan tadi, sama ada akar fibrous, okey, serabut, ataupun taproot system, akar tunjang. Mana akar tunjang senang je. Kalau akar tunjang, automatically kalau orang lelaki ni dia akan ingat tongkat ali je lah, akar tunjang. Manakala serabut, macam kelapa sawit dan sebagainya, serabut. Okey, kadang-kadang tumbuh-tumbuhan yang ada dekat muka bumi ni, dekat dunia ni, tuan-tuan, juga ada yang berlainan. Dia punya cara kehidupan, maksudnya tadi sistem akar dia, Okey, contohnya kita tengok di sini, some desert plant have taproot system which penetrate the soil to reach deep source of water. Contohnya kalau di padang gurun, contohnya padang pasir, macam mana sesuatu tumbuhan tu boleh survive, sedangkan padang pasir itu adalah dia punya julat hujan dia saja dalam satu tahun pun plus minus 100 mm saja, tuan-tuan. Just cuba bayangkan 100 plus minus 100 mm saja julat hujan, okey, volume hujan tu purata dalam satu tahun. So just imagine macam mana tumbuh-tumbuhan tu boleh penetrate
air dalam soil tadi. Itu adalah gifted, anugerah yang Tuhan bagi. Okey, itu tadi akar. Fungsi dia macam saya ada sentuh tadi sebagai sistem sokongan atau stability, menyerap air, menyerap nutrien pada tanah, pada mineral itu sendiri. Okey, sebagai store, penyimpanan makanan, sebagai sistem support pernafasan. Maksudnya pernafasan ni yang kita masukkan di sini adalah proses pembuatan makanan lah, tuan-tuan. Akar pun terbagi kepada beberapa bahagian. Beberapa bahagian dalam akar tu tadi kita lihat sini, fibrous, ada juga taproot sistem akar. Pada akar tu sendiri pun ada dia punya bahagian dia sendiri, tuan-tuan. Contohnya kalau pen, dia ada tudung dia, tudung pen, untuk melindungi daripada baju atau kertas terkena kawat. Okey, itu tujuannya tudung pen. Begitu juga dengan akar, tuan-tuan. Akar pun ada dia punya cap dia sendiri. Cuma dalam mata kasar kita tak boleh nampak, tuan-tuan. Dalam mata kasar kita tak boleh nampak. Kita boleh dia terbagi kepada dua, iaitu root cap, root apex. Okey, fungsi dia adalah sebagai pelindung. Pelindung bahagian akar tu tadi. Dalam masa sama, ianya sebagai drilling system. Dia menggerudi, dia mencari, bergerak, menjala dalam tanah tu sendiri, tuan-tuan. Okey, itu akar, tuan-tuan. Akar. Mungkin tuan-tuan pernah dengar vetiver, salah satu tumbuhan rumput yang boleh mencecah akar dia 1 meter panjang, tuan-tuan. Vetiver, mungkin tuan-tuan biasa dengar. Vetiver ni dia sesuai ditanam di lereng-lereng bukit, untuk sebagai salah satu tanaman untuk bumi, untuk mencegah hakisan. Okey, vetiver. Apa tu vetiver? Vetiver tu, tuan-tuan, sebenarnya vetiver ni adalah ayat dalam bahasa Tamil, maksudnya akar. Since dalam istilah plantation, normally dalam industri kita kelapa sawit, palm plantation ni, tuan-tuan, dah wujud dekat negara kita lebih 100 tahun. So bahasa dalam plantation banyaknya mix. Okey, banyaknya mix, bergantung pada siapa kita punya pekerja, majoriti yang ramai waktu tu. So sebagai planters, dia kena faham bahasa yang sering kali dipertuturkan. So vetiver maksudnya akar. Okey, vetiver, akar, adalah dalam bahasa Tamil. Tamil maksudnya akar. So tuan-tuan, akar atau vetiver ni, kalau mengikut kajiannya, dia punya akar boleh mencecah 1 ke 3 meter, tuan-tuan. Tinggi, panjang dia punya akar. So meaning dia dan akar vetiver ni boleh saya katakan dia dalam fibrous. Dia menjala, dan sistem pegangan di pada tanah dia amat kokoh, tuan-tuan, amat kokoh. Sering digunakan sebagai salah satu
tanaman tutup bumi atau landscaping juga. Dan baiknya vetiver ni tuan-tuan, dia bukannya sebagai tak membahaya pada tanaman kontan kita ataupun tanaman komersial kita yang kita usahakan, tak. Sebab dia more to menjaga, to protect soil structure dalam tanah itu sendiri. Okay. Sebab kalau tuan-tuan tahu vetiver tadi, dia punya akar tu dia lebih pada serabut, so dia banyak lagi tanah dia boleh cengkam, dia stabil untuk sokong, untuk menguatkan lagi pegangan tanah itu tersebut. Okey, itu vetiver lah tuan-tuan, vetiver. So hopefully dalam ladang tuan-tuan juga tuan-tuan pernah biasa atau pernah terlihat tumbuh-tumbuhan yang saya masukkan, ataupun tumbuh-tumbuhan lain tuan-tuan seperti Guatemala grass dan sebagainya pun juga konsep yang sama juga, konsep yang sama sebagai membantu untuk mengurangkan lagi sistem akisan pada tanah itu tersebut, dan secara tak langsung menguatkan lagi foundation structure dalam tanah itu sendiri. Okey,